Salam hormat Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 1 Jun bersama saya Vanessa Mering. Terus berganding bahu mengekang penularan wabak COVID-19 terutama pada musim perayaan termasuk pada sambutan gawai kali ini. Demikian saranan yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud kepada rakyat di negeri ini dalam memastikan setiap garis panduan dan prosedur operasi standard SOP dipatuhi sepanjang gawai meskipun ia hanya dibenarkan diraih sehari sahaja. Namun itulah yang di-Pertua Negeri memberitahu perayaan Gawai Dayak atau Pesta Menuai signifikan disambut dengan berkumpul bersama sanak saudara di rumah panjang bagi menadakan kesyukuran atas hasil tuaian padi. Namun ekoran pandemik COVID-19 yang melanda negara sejak lebih setahun lalu, selain pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, telah menghalang aktiviti berkumpul dan tidak dibenarkan balik ke kampung halaman masing-masing. Untuk itu, pemantauan semasa ke semasa adalah penting sepanjang sambutan perayaan ini bagi memastikan SOP dipatuhi. oleh itu saya dasar prihatin dan percaya saya kepada agar ketua kampung dan tuai rumah masing-masing dapat memastikan setiap garis panduan atau prosedur SOP yang telah ditetapkan dapat dipatuhi oleh setiap lapis masyarakat sepanjang musim perayaan ini. Yang di-Pertua Negeri turut menghargai pengorbanan petugas barisan hadapan yang masih berjuang tanpa mengenal erti penat lelah bagi memastikan keselamatan rakyat daripada pandemik COVID-19 ini. Tun Pehin Sri Abdul Taib menerusi perutusan bersempena sambutan gawai juga mendoakan rakyat diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur dan sentiasa dilimpahkan rezeki. Saya dan isteri seperti keluarga dengan ikhlas hati mengucap selamat lau gawai Dayak. Selamat ngintu hari gawai Dayak. Selamat andu gawai Dayak kepada semua rakyat Dayak Sarawak yang saya kasihi. Rakyat Sarawak diminta untuk sentiasa berhati-hati dan patuh prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan pandemik COVID-19 semasa sambutan gawai. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, pematuhan SOP bukan sahaja ketika di luar rumah, malah dalam kalangan ahli keluarga. Dalam merayakan Hari Gawai, berhati-hatilah. Dan janganlah lupa untuk patuh kepada SOP walaupun dalam kalangan ahli keluarga terdekat. Jaga jarak, kerap cuci atau sanitasi tangan, pakai pelitup muka, jangan berkongsi cawan, pinggan dan mangkuk, jangan berjabat tangan, berpeluk dan sebagainya. Tegasnya, penganjuran majlis sosial juga perlu dielakkan berikutan tindakan sedemikian boleh mencetus kluster COVID-19. Beliau turut mengingatkan bahawa pada masa ini yang lebih menyukarkan untuk memutuskan rantaian jangkitan ialah terdapat banyak kes melibatkan orang yang tidak bergejala. Dalam perutusan bersempena sambutan gawai, Ketua Menteri turut memohon ampun dan maaf kepada rakyat Sarawak yang tidak dapat kembali ke kampung halaman atau rumah panjang masing-masing atau pulai ke Menuang kerana larangan rentas negeri atau rentas zon yang dikenakan demi keselamatan semua daripada bahaya COVID-19. Saya amat berharap saudara dan saudari bergembira menyambut gawai walaupun dalam keadaan yang terhad. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Menua. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Uga Embas menasihati masyarakat Dayak supaya tidak balik ke kampung pada gawai kali ini. Beliau dalam perutusan gawai berkata, sebarang penganjuran majlis rumah terbuka atau ngabang juga tidak dibenarkan berikutan kes positif harian COVID-19 di negeri ini masih merekodkan 3 angka.
Kekhawatiran itu dizahirkan selepas melihat kehadiran keluarga pada majlis pengebumian yang telah menyumbang kepada 12 kluster setakat ini selain 3,725 kes positif dan 31 kematian. Such gathering held without much concern for physical distancing, wearing of masks and maintaining personal hygiene. All are very fertile ground for COVID-19 to spread. Unrestricted interstate and inter-district travel is another fast lane. Justeru beliau mahu Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung di setiap rumah panjang melaksanakan tanggungjawab dengan memastikan prosedur operasi standard dipatuhi. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri mahu rakyat Sarawak mendaftar untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang setakat ini merekodkan 1.3 juta pendaftaran namun hanya 54.4% layak untuk divaksin. Sementara itu, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan yang juga Timbalan Ketua Menteri dalam perutusan gawai memberitahu pengalaman meraikan gawai pada tahun lepas boleh dijadikan panduan bagi sambutan kali ini. Katanya norma baharu dalam menyambut perayaan harus diterima termasuk penggunaan media sosial sebagai platform untuk berhubung bersama keluarga. Kitai datai baru. Harap terus mujur dalam pengawal di kerja. Terima kasih bagi petara, laba udah beri rezeki serta berkat ke tahun tu. Ingat atur perintah sepemanja PKP gawai, anang bergelumuk berbalamayu, anda tahu ngabang ngagai pangan diri. Nyaga diri, nyaga semua orang. Seruran nyitih ke SOP PKP ngau cara penghidup baru, nyemak palsu dari rumah, kena sekabung hidung ngau mulut. Ingat, jaga takah antara pangan diri. Ngajiah ke kitai bertuah berlimpah, semampai berjaga ke pengerai ngau pengelikun diri. Bergempuang kitai munas ke penyakit COVID-19. Anang takut bertujuk vaksin ke terabai pengerai kitai. Gayu guru gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nguan menua. Selamat tahu pelepak uman, kuma ilumong. 3 tawai udip sengla. Stay safe. Nak lipang penggangai semua pendengar RTM Mirai. Jadi tahun tu kita nyambut gawai dengan rumah baru. Jadi kita mesti jaga SOP kita. Kita bila menang punas ke penyakit COVID-19. Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai. Di kesempatan ini saya ingin memperingati rakyat Malaysia dan juga semua Dayak terutama sekali agar mematuhi SOP ketika meraihkan Hari Gawai untuk 1 hari bulan Jun dan ikutilah SOP yang telah pun ditetapkan oleh JPBN. Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai. Jadi tahun tu kita nyambut pengeramai itu ngau norma baru atau nak cara ke baru naik buah ngabang agak pengandiri jaga SOP ya. Sayau ke diri empu ngamega sayau ke diri sebelia. Jaga diri, jaga semua. Selamat Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai. Dan selamat Hari Gawai 2021 kepada rakan-rakan yang menyambut perayaan Gawai. Jangan lupa kekalkan SOP. Semoga anda kekal selamat. Sekatan Jalan Raya SJR diaktifkan semula di 185 lokasi di seluruh Sarawak malam tadi berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. SJR ini bertujuan menyekat pergerakan orang awam yang keluar rumah tanpa urusan penting.
Tinjauan kru RTM di sekitar Bandaraya Kuching mendapati pihak polis mendirikan fasiliti SJR melibatkan 8 lokasi strategik. Pelaksanaan SJR itu antara prosedur operasi standard SOP yang diperkemaskan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam menangani wabak yang merekodkan lebih 500 kes sejak seminggu lepas. Dalam pada itu, Ketua Polis Daerah Kuching SCP Ashman Bajah yang dihubungi pemberita RTM turut meminta kerjasama orang ramai supaya mematuhi setiap SOP PKP dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19. Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri akan digunakan sebagai pusat pemberian vaksin PPV bagi bahagian Miri yang dijadual bermula 7 Jun ini. Menurut Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian, Datuk Lee Kim Shin, pemilihan itu dibuat selepas melakukan pemantauan di lokasi tersebut. Datuk Lee dalam kenyataan media memaklumkan hanya individu yang mendapat janji temu melalui aplikasi MySejahtera sahaja perlu hadir ke PPV mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan. Beliau turut berpuas hati dengan taklimat berhubung persiapan serta gerak kerja yang diperlukan untuk mewujudkan PPV di IKBN. Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan turut melakukan tinjauan kedua buah lagi lokasi di Bandaraya Miri bagi tujuan meningkatkan keupayaan pengurusan berkaitan COVID-19. Antara lokasi terbabit adalah Dewan Suara Miri dan Stadium Miri. Perkembangan COVID-19. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN semalam memaklumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP diselaraskan sehingga 14 Jun berbanding sebelum ini 11 Jun. Justru itu, beberapa syarat yang terdapat di dalam prosedur operasi standard juga telah ditambah baik. Syarat berkenaan adalah penggunaan zon dalam kawasan PKP ditukar kepada daerah. Selain itu, kapasiti individu di dalam kenderaan persendirian dihadkan kepada 2 orang sahaja termasuk pemandu. Manakala penambahan atau penyesuaian pada senarai perkhidmatan perlu. Sementara itu, Sarawak terus menjadi antara penyumbang tertinggi kes positif harian dengan 654 kes dilaporkan semalam, menjadikan jumlah kes meningkat kepada 47,329. Daripada jumlah itu, 405 atau 61.93% dikesan di daerah Kuching, Sibu dan Miri. Terdapat 10 kes kematian baharu dilaporkan semalam melibatkan mangsa berumur lingkungan 50 hingga 78 tahun. 4 kematian dilaporkan di Miri, 2 di Sibu dan Sri Aman, manakala Kapit dan Kuching 1 kematian. Sementara itu, 3 kluster juga diisytiharkan semalam iaitu kluster Jalan Jambusan Suncar Bau, kluster Jalan Kostal Bintulu Miri Bintulu dan kluster Muara Tabuan Kuching. Sekian berita pagi Sarawak. Kami di RTM Sarawak merik selamat Hari Gawai ngagai semua raban bangsa Dayak, gayu guru gerai nyamai. Ingat jaga jarak fizikal dan patuhi SOP, lindung diri, lindung semua. Salam hormat.